Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Khairul Zamri bin Uthman, iaitu pensyarah bagi subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia, MPU 3052 Titas. InsyaAllah pada hari ini kami bertiga akan membentangkan tugasan kerja kursus bagi subjek ini di bawah tajuk isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Barat, iaitu krisis alam sekitar. Berikut adalah ahli kumpulan. Ketua kumpulan iaitu Saudara Muhammad Amirul Afiq bin Ahmad Nazim. Seterusnya, Ardini binti Kasim iaitu saya sendiri dan rakan kami Saudari Dabita Yumni binti Zaidi. Baiklah, perkara yang akan kami bentangkan pada hari ini. Yang pertama adalah krisis alam sekitar pada pandangan Islam dan Barat. Yang kedua, etika dan akhlak yang membentuk hubungan semula jadi manusia dengan alam sekitar. Seterusnya, isu-isu alam sekitar, cara pemulihan alam sekitar, dan seterusnya penutup. Dan yang terakhir sekali, rujukan. Krisis alam sekitar mengikut pandangan Islam dan Barat. Okay. Yang pertama sekali adalah pandangan Islam. Kami mengambil dua tokoh untuk mengambil pandangan mereka terhadap krisis alam sekitar. Okey, yang pertama sekali Dr. Haji Muhammad Yaakob 1990 menyatakan bahawa gangguan dan perbuatan zalim terhadap flora dan fauna mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Dr. Syamsul Hakim 2021 menyatakan bahawa sebarang bentuk kerosakan di atas muka bumi adalah termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Allah dan dibenci olehnya. Okey, jadi di sini merujuk kepada kedua-dua pandangan, kita dapat melihat sebarang kerosakan yang kita perbuat di muka bumi ini mendapat kemurkaan daripada Allah dan dilarang dalam Islam. Okay. Seterusnya, pandangan Barat pula, mereka mengatakan krisis alam sekitar adalah penguasaan manusia terhadap dunia dan alam sekitar, iaitu humans dominance over nature. Okay, next. Okay. Seterusnya, pandangan dan sikap manusia terhadap alam sekitar. Yang pertama sekali adalah dominasi, kekhalifaan dan romantisme. Yang pertama sekali adalah dominasi. Pandangan ini adalah pandangan yang membenarkan eksploitasi terhadap alam. Maksudnya, mereka boleh mengambil sumber alam sesuka hati, tanpa had. Okay, seterusnya, bagi mereka, alam sekitar tiada nilai intrinsik dan kepentingan sendiri. Okay, jadi mereka menganggap alam sekitar ni, dia tiada kepentingan. Dia tiada kepentingan sendirilah maksud dia. Melainkan tertakluk kepada keperluan manusia. Jadi manusia yang memerlukan alam tu. Jadi manusia boleh menakluki alam tu mengikut pandangan dominasi ni. Okey, yang kedua ialah kekhalifaan. Okey. Kekhalifaan ni, pandangan dia mengatakan bahawa manusia ni bukan tuan punya alam. Melainkan yang mempunyai alam ni, yang memiliki alam ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dalam manusia ni, dalam menjadi khalifah, dia bertanggungjawab untuk memakmurkan dan bukan mengeksploitasi sewenang-wenangnya. Seterusnya, dalam pandangan kekhalifaan ni, manusia boleh mengambil sumber alam tapi hanya sekadar yang perlu dan tidak berlebih-lebihan. Okay. Seterusnya, romantisme. Okay, romantisme ni pandangan yang menganggap alam semula jadi ni perlu dihormati sebagai sesuatu yang suci. Dan mereka juga menganggap bahawa manusia dan alam adalah dalam entiti yang sama. Maksud dia, mereka menganggap manusia ni sebahagian daripada alam sekitar. Okay, next. Okay, seterusnya prinsip-prinsip Islam di dalam hubungan manusia dan alam sekitar. Okay, jadi di sini ada 4 prinsip-prinsip Islam di dalam hubungan manusia dan alam sekitar. Okay, seperti yang kita tahu, sebagai seorang Muslim, ajaran Islam mengajarkan kita 3 penjuru hubungan, iaitu hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam. Okay, jadi di sini kita hablum minal alam ni maksudnya kita mesti menjaga hubungan baik dengan alam sekitar. Macam mana kita mau
macam mana kita mau menjaga hubungan baik dengan alam sekitar tu. Okay, jadi kita ikutlah 4 prinsip ni. Okay, yang pertama adalah tauhid. Okay. Dalam tauhid ni, kita sebagai manusia ni harus sedar bahawa bumi ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ni bukan milik manusia yang manusia boleh membuat sesuka hati. Jadi dalam tauhid ni juga banyak lagi hidupan lain yang memerlukan bumi ni, yang mempunyai hak ke atas muka bumi ni selain manusia. Kita manusia ni hanya sebahagian daripada makhluk yang ada di muka bumi ni lah. Okay, seterusnya khalifah dan amanah. Khalifah dan amanah. Allah menciptakan kita di dunia ni sebagai khalifah. Okay, jadi memang masa penciptaan awal manusia pun, masa Allah ciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang akan merosakkan dan membuat pertumpahan darah di sini? Tetapi apa yang Allah jawab? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini, biarpun dalam dunia sekarang kontemporari ini, biarpun kita lihat kerosakan berlaku di mana-mana, tapi masih ada khalifah di muka bumi ini, masih ada yang menjaga bumi ini. Tidak semua orang merosakkannya, okay? Yang masih mengikut prinsip-prinsip Islam lah. Okay, jadi sebagai khalifah di muka bumi ini bertanggungjawab untuk memakmurkan bumi dan bukanlah membuat kerosakan. Okay, seterusnya syariah. Okay, syariah ni berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konteks prinsip-prinsip Islam, dalam hubungan kita manusia ni dengan alam sekitar, kita mesti mengikut syariah. Kita boleh ambil keperluan sumber alam sekitar ni, tetapi mengikut syariah, mengikut apa yang syariat gariskan, iaitu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang melarang kita membuat kerosakan di muka bumi. Ada juga ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengambil sumber alam. Sebagai contoh, kita boleh memakan binatang yang halal. Seterusnya, boleh menyembelih binatang yang perlu disembelih, boleh mengambil air hujan, boleh membuat rumah dan sebagainya. Okey, seterusnya yang keempat adalah keadilan dan kesederhanaan. Okey. Islam ni prinsip-prinsip dia tidak kejam, dia memudahkan kita. Jadi di sini keadilan dan kesederhanaan adalah penting. Di mana kita sebagai manusia yang mengambil sumber ni cukuplah menggunakan sumber alam untuk memenuhi keperluan dan tidak berlebih-lebihan. Sebab keadilan yang diperlukan di sini bukan kita sahaja makhluk yang tinggal di muka bumi. Kalau kita tebang semua hutan, haiwan-haiwan lain mau tinggal di mana? Nanti kalau haiwan tu dia tiada tempat tinggal, dia akan datang. Dia akan datang ke tempat manusia. Terusnya, siapa yang rugi? Manusia juga kan? Manusia juga yang akan takut. Dikacau. Okey, seterusnya, next lah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan sambung kepada etika dan juga akhlak. Yang pertama, manusia perlu disertai dengan, maksudnya perlu memiliki nilai tauhid, amanah syariat dan juga keadilan dalam diri setiap manusia. Dan seterusnya, manusia ni dia diberi tanggungjawab oleh Allah sebagai khalifah, iaitu manusia sebagai khalifah mestilah memakmurkan alam, mengekalkan keseimbangan dan seterusnya menyebarluaskan nikmat kurniaan Allah. Kemudian hati dan iman yang mengawal segala perlakuan akan membentuk seorang khalifah yang terbaik. Maksudnya di sini apabila seorang itu dia ada iman yang kukuh, yang kuat, dan dia faham apa yang dilarang oleh syariat, maka mereka akan merasa takut
untuk membuat kerosakan di atas muka bumi Allah. Jadi apabila perasaan takut untuk melakukan kemungkaran, tidak akan adalah berlaku isu-isu seperti pencemaran sungai yang disebabkan oleh pembuangan sisa toksik dan sebagainya. Kemudian kita akan beralih kepada jenis-jenis pencemaran. Kumpulan kami hanya menyatakan dua pencemaran, iaitu pencemaran udara dan juga pencemaran air. Untuk pencemaran udara ni, jenis pencemaran dia adalah penipisan lapisan ozon. Di mana penipisan lapisan ozon ni proses dia terjadi berlaku disebabkan oleh pembebasan CFC yang dibebaskan daripada pendingin hawa, peti sejuk ataupun exhaust kenderaan. Kemudian sinar UV daripada matahari dia akan menyebabkan molekul gas CFC ni terurai dan kemudian dia akan membebaskan atom klorin. Kemudian atom klorin ni dia akan bergabung dengan ozon ataupun atmosfera bumi dan menghakis lapisan ozon bumi. Dan proses ini akan berlaku tanpa henti kerana atom klorin ini tidak dapat terurai dan akhirnya menyebabkan berlakunya peningkatan suhu bumi. Kemudian pencemaran udara, jenis pencemaran udara yang kedua, kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni disebabkan oleh gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh pembakaran terbuka ataupun asap kilang terbebas ke atmosfera, di mana gas ini dia akan membentuk gas rumah hijau dan lapisan ini dia akan menghalang tenaga haba, di mana petani ataupun pekebun dia menggunakan baja yang mengandungi unsur pertubuhan alga yang pesat dalam sungai ni, dia akan mengurangkan gas oksigen untuk meresap masuk ke dalam air dan akhirnya akan menyebabkan banyak hidupan akuatik mati. Okay, seterusnya isu-isu kontemporari krisis alam sekitar yang plan kami dapat, iaitu yang pertama pemanasan global dan yang akhirnya menyebabkan pencairan ais, kemudian penebangan hutan, yang ketiga air sungai menjadi toksik ataupun beracun, dan yang terakhir iaitu banjir. Okay, bagi isu yang pertama iaitu pemanasan global. Faktor berlakunya pemanasan global ni disebabkan oleh penebangan hutan, di mana kita tahu tumbuhan ataupun pokok-pokok ni fungsi dia adalah untuk menyerap karbon dioksida dan membebaskan gas oksigen. Dan apabila penebangan hutan berlaku, tiada pokok ataupun tumbuhan yang akan menyerap gas karbon dioksida tersebut. Jadi menyebabkan gas karbon dioksida yang terkumpul di atmosfera bumi meningkat. Dan sebagaimana yang saya katakan dalam slide sebelum ini, gas karbon dioksida ini akan menyebabkan kesan rumah hijau. Yang seterusnya pembebasan gas CFC. Kemudian kesan daripada pemanasan global ini
kesan daripada penebangan hutan dan pembebasan CFC ini akan menyebabkan penipisan lapisan ozon, dan yang seterusnya akan, yang mana akibatnya akan berlakunya peningkatan suhu bumi, dan akhir sekali peningkatan suhu bumi ini akan menyebabkan pencairan ais di kutub. Sebagaimana yang kami dapat dalam majalah Sains 2021, lembaran ais di Antartika Barat mempunyai kandungan yang lebih kurang kukuh 2.2 juta kilometer padu es adalah dengan sekitar 10 kali isi gunung Everest. Jika badan ais ataupun dipanggil sebagai iceberg ini cair, ia berpotensi menyumbang antara 3.3 hingga 5 sifar meter kenaikan paras laut dunia. Tambahan pula, kenaikan paras laut ini dia akan menimbulkan ancaman kepada sosioekonomi beratus-ratus juta komuniti pantai di seluruh dunia, terutamanya di Asia Tenggara. Jadi, pengaruh pemanasan global ini kepada sosial budaya akan menyebabkan ramai manusia ataupun masyarakat risau untuk keluar rumah. Kemudian kepada masyarakat, UVA dan UVB ataupun dikenali sebagai sinaran ultraviolet daripada pancaran matahari yang berlebihan ini akan menyebabkan kanser kulit, dan pengaruh pada negara pula boleh mengancam keselamatan semesta termasuklah kepada negara. Kemudian untuk huraian, seterusnya isu yang kedua iaitu penebangan hutan, di mana faktor berlakunya penebangan hutan ini adalah disebabkan oleh pembinaan bangunan dan juga kerakusan manusia, di mana pada zaman atom ini manusia ni sering berlumba-lumba untuk membina bangunan pencakar langit untuk menyaingi negara lain. Kemudian kesan daripada penebangan hutan ini menyebabkan berlakunya tanah runtuh dan seterusnya menyebabkan ekosistem tidak seimbang. Dan pengaruh kepada sosio budaya, manusia berlumba-lumba membina bangunan tinggi dan mewah. Kepada masyarakat, kurangnya perasaan timbang rasa terhadap hidupan yang lain, dan pengaruh kepada negara akan menjejaskan pemeliharaan khazanah negara. Itu saja daripada saya serahkan kepada ahli pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah, kita pergi kepada isu yang seterusnya, iaitu isu air sungai menjadi toksik ataupun beracun. Jadi air sungai ni seperti yang kita tahu, ianya adalah air yang bersifat jernih, bersih dan boleh digunakan untuk kegunaan harian sama ada bagi manusia ataupun hidupan ataupun tumbuh-tumbuhan yang tinggal di dalam air. Jadi apakah punca air sungai menjadi toksik dan beracun? Iaitu yang pertama adalah daripada pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Jadi sisa toksik ni kebanyakannya berpunca daripada kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab, yang tidak berdaftar dengan pihak yang berwajib. Mereka membuang sisa-sisa kumbahan ni di tempat yang tidak sepatutnya, iaitu di dalam sungai. Seterusnya adalah berpunca daripada pembuangan sampah sarap. Jadi aktiviti pembuangan sampah sarap ni lebih terarah kepada masyarakat setempat yang mana masyarakatnya tidak mempunyai kesedaran, yang tidak mempunyai pendedahan yang betul bahawa sampah ni sepatutnya dibuang di tempat yang sepatutnya, iaitu tong sampah. Tetapi terdapat juga sebilangan masyarakat yang tidak mempedulikan perkara ini
dan mereka terus membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya, iaitu di dalam sungai. Jadi apakah kesan air sungai menjadi toksik dan beracun? Kesan yang pertama adalah organisma akuatik, iaitu hidupan-hidupan dan tumbuhan-tumbuhan yang berada ataupun tinggal di dalam laut akan mati kerana kekurangan oksigen yang dihirup oleh mereka disebabkan oleh sisa toksik ini akan menutup lapisan permukaan air daripada dimasuki ataupun diresap oksigen bagi pernafasan tumbuhan-tumbuhan dan hidupan akuatik di dalam air. Seterusnya adalah krisis air, iaitu masalah seperti gangguan bekalan air yang berlaku di sesetengah kawasan kerana tiada sumber air bersih yang boleh digunakan untuk kegunaan kehidupan seharian. Jadi apakah pengaruh air sungai menjadi toksik dan beracun? Yang pertama, daripada segi sosio-budaya, masyarakat akan terus membuang sampah merata-rata dan tidak menghiraukan tong sampah yang telah disediakan di merata tempat. Mereka lebih suka ataupun lebih rela untuk membuang sampah merata-rata seperti di dalam sungai untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi seterusnya dari segi masyarakat pula adalah masyarakat akan menghadapi krisis air yang agak teruk kerana kekurangan bekalan air bersih, dan makanan laut juga sulit didapatkan kerana organisma akuatik akan mati disebabkan oleh lapisan permukaan air sungai yang telah ditutupi oleh sisa toksik, menyebabkan oksigen tidak dapat meresap masuk ke dalam air. Dan pengaruh terhadap negara pula adalah tempat pelancongan berkurang kerana mentaliti pelancong akan memikirkan bahawa tempat-tempat seperti air sungai ini telah dicemari dan tidak lagi bersih. Tidak lagi sesuai untuk dikunjungi dan dilawati. Antara peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan air sungai menjadi toksik ini adalah peristiwa pencemaran Sungai Kim Kim yang begitu popular pada satu ketika dahulu. Seterusnya adalah isu yang banjir. Isu yang sangat-sangat berkait rapat dengan situasi keadaan kita di negara Malaysia pada ketika ini. Iaitu apakah punca terjadinya banjir? Iaitu puncanya adalah kurang tadahan air hujan dan hujan lebat tidak berhenti dalam tempoh waktu yang sangat-sangat lama. Kesan isu banjir ini berlaku adalah banjir ini akan mengancam nyawa sesetengah penduduk yang terlibat dengan situasi ini kerana apabila aras air naik di kawasan kediaman mereka, maka mereka tidak ada tempat untuk berteduh. Malah ada beberapa individu atau manusia yang mungkin berkemungkinan akan mati lemas kerana paras air yang terlalu tinggi. Seterusnya adalah kerosakan harta benda, iaitu rumah-rumah, bangunan dan tempat kediaman mereka akan hanyut di bawah arus air banjir. Seterusnya adalah pengaruh banjir pada sosial budaya adalah media sosial akan melanggar budaya masyarakat setempat. Mana penyalahgunaan media sosial iaitu seperti menuduh ataupun memfitnah kerajaan pada masa kini tidak turun padam untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Jadi itu adalah salah satu pelanggaran budaya yang berlaku pada media sosial berkenaan isu banjir ini. Jadi dari segi masyarakat pula adalah masyarakat akan berasa risau kerana banyak nyawa yang akan terkorban dan mereka mungkin akan merasakan bahawa nyawa mereka pula akan menjadi taruhan jika keadaan isu banjir ini tidak dapat diatasi dan semakin berlarutan dari semasa ke semasa. Jadi pengaruh terhadap negara pula adalah ekosistem negara yang asalnya stabil dan kukuh akan terganggu kerana urusan membantu mangsa-mangsa banjir akan menjadi lebih rumit dan menyebabkan ekonomi negara terjejas kerana sektor-sektor perniagaan mungkin akan ditutup disebabkan oleh
mungkin beberapa buah kedai ataupun institusi perniagaan yang musnah dibawa oleh arus air banjir. Okey, seterusnya. Okey, bagaimanakah cara untuk kita memulihkan semula alam sekitar daripada berlakunya krisis ini? Yang pertama adalah kita dapat boleh melakukan aktiviti ataupun program seperti menanam semula pokok atau mewartakan hutan simpan. Seperti contoh, membuat kempen penanaman semula anak pokok di sekolah-sekolah ataupun institusi-institusi pendidikan. Seterusnya adalah mengetatkan penguatkuasaan undang-undang, iaitu mengenakan tindakan dan denda yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab. Maknanya kat sini, apabila seorang individu itu dengar perkataan undang-undang, maka mereka akan lebih takut ataupun lebih risau untuk melakukan aktiviti-aktiviti ataupun kegiatan yang boleh memudaratkan alam sekitar, kerana mereka tahu bahawa jika mereka melakukan perkara tersebut, mereka akan didenda dan akan dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang yang dibuat. Seterusnya adalah menekankan pembudayaan akhlak dan sikap manusia terhadap alam sejak dari kecil. Seperti mendidik anak-anak dari usia kecil berkaitan tanggungjawab memelihara kelestarian alam sekitar. Jadi tanggungjawab ini lebih terarah kepada ibu bapa, kerana ibu bapa lah yang membentuk ataupun menjadi corak mula pendidikan anak-anak sejak dari kecil lagi, iaitu dari rumah. Jadi ibu bapa bertanggungjawab untuk memberikan pendedahan dan kesedaran kepada anak-anak bahawa manusia ni mempunyai hubungan yang sangat-sangat baik dengan alam. Manusia perlulah untuk menjaga alam sekitar daripada berlakunya krisis-krisis yang tidak diingini, dan ibu bapa juga perlu memberi kesedaran bahawa alam sekitar tidak boleh untuk dicerobohi haknya sewenang-wenangnya. Jadi apabila anak-anak telah terdidik dengan perkara sebegini, maka mereka akan lebih peka untuk menjaga alam sekitar ketika mereka dewasa nanti. Seterusnya adalah menggunakan teknologi hijau, iaitu antaranya adalah menggunakan kereta hybrid, iaitu sejenis kereta yang mesra alam yang tidak memudaratkan alam sekitar. Seterusnya adalah memasang penapis di cerobong asap kilang dan exhaust kereta. Maknanya kat sini asap-asap kilang daripada exhaust kereta dan akan ditapis, iaitu asap-asap yang ditapis itu adalah asap-asap yang bersih dan tidak lagi tercemar dengan udara-udara yang kotor yang boleh menyebabkan pencemaran berlaku seperti pencemaran udara. Seterusnya, jadi kesimpulan daripada pembentangan ataupun perbincangan kami pada hari ini, Islam telah menunjukkan kaedah dalam menerapkan kefahaman manusia ke atas kepentingan memelihara alam sekitar dan menjauhi perbuatan yang boleh mencemarkannya. Oleh itu, manusia perlu sedar bahawa bumi ini adalah sesuatu yang bersifat pinjaman, tidak kekal dan hanya sementara. Ianya akan diwarisi oleh generasi ke generasi yang lain. Jadi, kita sebagai generasi pada zaman sekarang perlulah menunjukkan etika ataupun sikap yang sangat-sangat baik terhadap alam sekitar jika kita mahukan generasi yang seterusnya turut menjaga dan memelihara kelestarian alam sekitar daripada berlakunya krisis-krisis yang tidak diingini seperti yang dibincangkan tadi. Jadi mungkin setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Berikut adalah rujukan-rujukan yang kami buat, yang kami perolehi untuk menjayakan perbincangan dan pembentangan pada hari ini. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.